Sebetulnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berfikiran panjang tau untuk buat video ini. Ialah sebab ini akan melibatkan sensitiviti yang begitu besar, terutamanya di kalangan umat Islam dekat negara kita ini. Tetapi itulah, bila mengenangkan tentang masalah yang lebih besar berkenaan dengan agama kita, berkenaan dengan umat kita, jadi saya terpaksa juga buat video ini. Dan saya harap dapat dipanjangkan agar sampai ke pihak-pihak yang berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini saya tujukan khusus kepada para mufti di negara kita ini, terutamanya Mufti Pulau Pinang. Terlebih dahulu, saya ingin menyusun 10 jari memohon segala kemaafan seandainya kalau ada kata-kata saya yang terlanjur dalam video saya pada hari ini. Tetapi di luar mati mak, ditelan mati bapak, saya terpaksa keluarkan juga video ini kerana saya yakin bukan saya seorang sahaja yang berperasaan seperti ini, bahkan ramai lagi rakyat Malaysia di belakang saya yang turut berpandangan sama, cuma mungkin mereka tidak mampu untuk meluahkan seperti mana yang saya cuba luahkan pada kali ini. Wahai para mufti sekalian, saya faham betapa tugasan anda semua ialah satu benda yang sangat-sangat berat, iaitu untuk mengeluarkan pandangan anda berkenaan dengan hukum-hukum bagi perkara-perkara yang baru, di mana benda ini sudah pastilah melibatkan banyak kajian, banyak pembincangan dan pelbagai lagi. Tetapi beberapa tindakan anda sejak mutakhir ini adalah sangat tidak sedap mata memandang sebenarnya, dan boleh saya katakan sangat menyakitkan hati. Saya ingin merujuk kepada Minggu Solidariti Palestin di sekolah-sekolah yang menjadi topik hangat beberapa ketika ini. Kalau kita dapat lihat tentang beberapa perkara yang telah dibentangkan, bahkan telah disebutkan dalam parlimen pun, lawangan takbir, bacaan kunut nazilah seolah-olahnya tidak dibenarkan sepanjang Minggu Solidariti ini. Bahkan kalau kita dapat lihat garis panduan yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, seolah-olahnya terdapat dekat situ usaha untuk menormalisasikan pandangan dari belah Israel berkenaan dengan konflik yang berlaku dekat Palestin. Semua ini sebenarnya sangat-sangat mengguris, bukan saja mengguris perasaan orang Islam, tetapi mengguris perasaan mereka yang memang faham tentang apakah isu sebenar yang berlaku dekat Palestin itu, iaitu dekat Palestin bukan soal peperangan antara dua negara, bukan juga peperangan saudara, bukan juga antara orang kata apa, sekadar orang kata apa, konflik politik dan sebagainya, tetapi dekat Palestin ialah pembunuhan besar-besaran beramai-ramai dan juga percubaan untuk penjajahan alaf baru secara apartheid. Dan bila kita sebagai umat Islam, kita tidak dibenarkan untuk bersolidariti seperti mana yang selalu kita buat. Kita tidak dibenarkan untuk melakukan takbir, anak-anak kita tidak dibenarkan untuk membaca kunut nazilah. Kemudian garis panduan pula minta kita merujuk ataupun mengimbang pandangan dua belah pihak. Saya tak tahu ke mana suara mufti, di manakah pandangan mufti untuk membantah perkara ini. Sedangkan perkara ini terang-terang tidak betul. Perkara ini memang sungguh tidak boleh dibiarkan, dan sepatutnya para mufti yang bertindak selaku benteng agama Islam dekat negara kita ini, sepatutnya anda semua lebih cepat untuk bersuara bagi membantah benda ini tak betul. Kenapa mesti dihalang budak-budak untuk bertakbir? Kenapa mesti dihalang kanak-kanak ini untuk berkunut nazilah? Sedangkan kunut nazilah itu adalah perkara yang memang dituntut ketika kita dilanda musibah ataupun peperangan dan pelbagai lagi. Itu memang kita tahu, anda lagi pandai dari saya. Tetapi kenapa pada ketika ini para mufti seolah-olahnya menutup mulut, berdiam diri, tidak mahu untuk bersuara berkenaan dengan larangan membaca kunut nazilah dan juga usaha untuk menormalisasikan pandangan Israel berkenaan dengan isu Palestin ini. Ini satu benda yang tidak boleh diterima sama sekali. Tetapi dalam masa yang sama, wahai para mufti, kenapakah anda kelam kabut mengeluarkan pandangan bahawa jangan boikot itu, jangan boikot ini, jangan boikot McDonald dan sebagainya, sedangkan itu bukan tugas anda. Tidak ada sesiapa pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bila bercerita tentang boikot ini cuba melibatkan tentang hal agama, hendak memberikan hukum. Boikot ini merupakan pilihan peribadi dan tidak ada hukum kata boleh boikot ataupun tak boleh boikot dan sebagainya. Sebaliknya, setiap orang mempunyai pandangan tersendiri tentang adakah mereka ingin boikot dan sebagainya. Itu terpulang.
tetapi tak tahu kenapa mufti sangat berminat untuk mengeluarkan pandangan agar jangan boikot dan sebagainya. Saya tak tahu kenapa mufti berminat untuk mengeluarkan pandangan berkaitan dengan perkara itu, tetapi benda yang bagi saya jauh lebih besar impaknya terhadap masa depan Islam itu sendiri, seperti tak benarkan anak-anak kecil melakukan takbir, tak benarkan anak-anak kecil melakukan kunut nazilah, ini mufti diamkan. Saya tak tahu kenapa. Jadi kepada para mufti, minta maaf lagi sekali. Saya tidak lebih pandai daripada anda semua. Anda semua lulusan agama yang hebat-hebat. Anda semua dipandang untuk memberikan fatwa untuk umat Islam dekat negara kita ini. Tetapi apa yang anda lakukan sejak semenjak ini, setiap tindak tanduk anda memang sangat-sangat mengecewakan. Sepatutnya mufti bertindak sebagai benteng untuk agama Islam, bukan benteng untuk para korporat dan sebagainya. Jadi dengan penuh rasa rendah diri, saya menyeru kepada para mufti, tolonglah beranikan diri anda untuk berkata yang hak, untuk mempertahankan yang betul, untuk menolak kebatilan, dan yang paling penting sekali, pertahankan maruah umat Islam. Bila kita laungkan takbir, membaca kunut nazilah, itu tidak bermakna kita menghina ataupun mengecilkan atau mengancam sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Sebab anda kena ingat, mangsa dekat Palestin itu bukan sekadar orang Islam. Dekat Palestin ada orang Kristian, dekat Palestin ada orang Yahudi yang merupakan penduduk Palestin, warga Palestin, yang mereka ini sebenarnya hidup aman damai bersama-sama dengan orang-orang Islam dekat Palestin sejak turun-temurun. Tetapi bila datang Israel dengan apartheid mereka, dengan penaklukan mereka, dengan pembunuhan besar-besaran mereka, maka keselamatan negara rantau itu makin lama makin kelam kabut. Jadi sekali lagi saya minta kepada para mufti, tolong beranikan diri untuk menjadi sebenar-benar benteng untuk mempertahankan kesucian dan maruah agama kita ini. Jangan sampai satu hari nanti rakyat sudah tidak rasa hormat terhadap institusi mufti, dan jangan sampai satu hari nanti rakyat akan tanya mufti satu soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?